Sallim wa zid wa barik ala habibina wa sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Syukran. Nasi goreng tak ada? Bang. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Dengan rezeki pada Allah kita dapat bertemu pada malam yang berbahagia ini untuk kita menyambung pembacaan kitab Bahril Mazi. Alhamdulillah. InsyaAllah kalau macam ni kita boleh menjadi khatam, InsyaAllah. Kalau ramai sangat jenuh juga tu, satu orang nak makan nasi banyak. Kalau banyak-banyak ni okey. Jangan paksa Ustaz Nazrul untuk keluarkan peruntukan. Kita buat menjadi khatam sama-sama kita. Nampaknya makin ramai, jadi kita batal. Okey, hari ini kita masuk pada sambungan masalah berkenaan dengan hukum kepada bersama dengan isteri dari segi sama ada hubungan persetubuhan ataupun hubungan selain persetubuhan ketika isteri dalam keadaan haid. Pada muka surat yang ke-200 masalah yang ke-525. Qala Asy-Syaikh Muhammad Idris Ibnu Abdul Rauf Al-Marbawi rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumi masyaikhihi wa talamizatihi wa qurra'i Bahril Mazi wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha, Allahumma amin. Maafkan saya, 525. Masalah haid, bolehkah dijima'kan dia? Sebenarnya bukan haid, orang perempuan didatangi haid. Maksudnya di sini digunakan secara majaz begitu, was'alil qaryah ay was'al ahlal qaryah, digunakan kaedah begitu. Haid, bolehkah dijima'kan dia? Kata Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu, mendekati perempuan dengan jima' pada farasnya itu, maka ini haram dengan ijma' al-muslimin. Maknanya secara ijma' seluruh para ulama Islam, tidak boleh seseorang itu melakukan hubungan dengan isteri ketika isteri dalam keadaan didatangi haid. Sebab kena aircon ke tak kena? Ya satir, kenapa boleh tutup? Aku cuba ni. Cuba apa? Tengok anda tak nampak di sini. Dia tak buka lagi. Tu tersepan kau dah buka ni dah. Terbuka lagi. Tapi jangan kuat sangat, terbang nak. Boleh nampak Ustaz Najmuddin semangat. Okey. Jadi secara ijma' orang Islam tidak boleh seorang wanita yang datangi haid itu dijima' oleh suaminya. Dengan nas Al-Quran, dengan nas Quran Al-Aziz dan nas sunnah yang sahihah. Fa'taziluhun, dalam Quran disebut begitu dengan jelas. Kata ashab kita, maka jikalau beriktikad seorang yang Islam akan halal jima' perempuan yang haid di dalam farasnya, jadilah ia kafir murtad, waliyazbillah. Sebab apa? Kaedah Islam mudah. Apabila perkara itu secara sepakat ulama begitu, tiba-tiba ada orang ingkar, habis dia terkeluar daripada agama Islam. Secara generalnya begitu. Namun hukum ini jangan cepat untuk kita jatuhkan kepada seseorang. Mari satu orang dia kata, sembahyang zuhur bukan wajib pun. Sembahyang zuhur bukan wajib. Kata, ucapan ini membawa kepada murtad. Tapi adakah orang yang bercakap itu memang jatuh murtad atau tidak? Itu adalah tanggungjawab qadhi. Qadhi yang akan tentukan dia jatuh murtad atau tidak. Dengan qadhi tanya, awak ni apa asal sebut itu? Dia kata, sebenarnya qadhi saya tahu wajib sembahyang zuhur, tapi saya ni dipaksa orang. Kalau saya sebut sembahyang zuhur wajib, dibunuhnya saya. Maknanya dia dipaksa. Ketika itu tidak jatuh murtad, walaupun ucapannya adalah ucapan murtad, kerana dia diancam bunuh. Jadi ucapan yang disebut sebagai contoh, siapa yang beriktikad bahawa halal seseorang suami untuk bersetubuh dengan isterinya ketika isteri sedang datang haid, ucapan ini menyebabkan orang tadi kafir murtad. Itu sekiranya tak ada sebarang masalah lain, dia bukan orang yang jahil. Kita kata dia, bahaya ucapan tu. Dia kata, saya tahu bahayanya. Kalau saya sebut saya kafir kan? Saya tahu. Awak ni betul, awak ada masalah mental. Okey, tenang.
Tak ada masalah apa. Ada kena paksa. Paksa apa? Saya orang kuat. Siapa berani paksa saya? Habis tu kenapa sebut saja nak biasa nak murtad sungguh, dia kata tu. Okey, selesai masalah arwahal bilad wal ibad. Jadi qadilah yang akan menjatuhkan sama ada dia jatuh ataupun tidak ke dalam lembah kekufuran. Dan jikalau mengerjakan dia oleh seorang dengan ketiadaan beriktikad akan halalnya, maka boleh tilik. Satu orang isteri mengadu, Tuan Qadi, saya datang haid, suami saya buat juga dengan saya, dia melakukan juga hubungan suami isteri dengan saya. Tapi sambil-sambil buat tu, suami kata, saya tahu haram ni. Maaflah, haram ni, kata, maaflah. Buat juga, tapi dalam keadaan dia tahu perbuatan itu haram. Jadi apa pula hukum suami jenis macam ni? Maka kata Syekh Idris, maka boleh tilik. Maka kita hendaklah perhatikan apa keadaan dia. Maka boleh tilik, iaitu jika ia lupa atau jahilkan haid, atau jahilkan haramnya, atau kena gagahi. Kena gagahi ni macam kena paksa, nampak tu Cuba tengok dalam kamus ada ke gagah dengan maksud paksa? Gagahi. Saya pun ada kamus dewan punya Lancet. Kena gagah ke? Kalau siapa yang tahu, memang orang Perak sungguh memang bahasa dia gitu, khabarlah kita ni orang Perak menjadi sabit kahwin tapi tak pekat pun, tak reti pun kan. Beri gagahi tak ada memaksa. Okey, antara makna gagah ni banyak mana. Beradu megah, menggagah, berani, kuat. Gagah pinggang, bersikap gagah dengan bercakap pinggang. Gagah, memaksa, mengerasi, menguasai. Allah, bahasa itu tak elok. Jadi antara makna menggagahi itu adalah kena paksa. Kena gagahi, maksud dia kena paksa. Maka boleh tilik, iaitu jika ia lupa atau jahilkan haid. Dia ingat isteri dia tak datang haid, rupanya isteri dia sedang datang haid, isteri pula senyap je. Atau jahilkan haramnya, dia ingat sunat. Dia tak tahu bahawa haram seseorang itu. Dia baru masuk Islam macam tu, dia baru masuk Islam. Dia pula sebelum ni Kristian bantai je, haid tak haid kan. Jadi dia tak tahu bahawa tidak boleh seorang suami bersama itu membuat hubungan suami isteri dengan isteri ketika isteri sedang datang haid. Dia tak tahu yang itu haram. Atau kena gagahi, itu kena paksa. Kalau awak tak buat, tak bersama dengan isteri awak ketika isteri sedang haid, saya potong kaki awak macam tu. Jadi dia sudah kena paksa dalam keadaan memang paksaan itu bukan paksaan budak kecil paksa dia. Budak kecil paksa tak ada benda. Ini memang perompak kampung tu dah kabur dah ke dia. Jadi dia memang kena paksa. Kalau dia tak buat, memang ikut adat, potonglah kaki dia. Maka tiada berdosa atasnya dan tiada kafirlah. Tiada kafarah maksud saya. Maka tiada berdosa atasnya dan tiada kafarah. Kenapa kafarah pula? Dan tiada kafarah. Okey, dan jika jima' ia dengan disengajanya lagi. Okey, dan jika jima' ia dengan disengajanya lagi, tahukan perempuan itu di dalam haid, dan tahukan haram lagi dikerjakan dengan kehendak sendiri, maka sungguhnya memperbuat akan dosa besar dan kena bayar kafarah. Kita akan tengok apa kafarahnya, saya pun tak tahu subhanallah. Oh ya, dalam hadis ada, tapi hukumnya sunat, tidak wajib. Iaitu kena bayar
Kalau haidnya masih pekat ada bayarannya, kalau haidnya sudah dah hari-hari akhir ada bayarannya, tapi bayaran itu adalah sunat, tidak wajib, ada dalam hadis. Dan telah menas akan dia oleh Imam Syafi'i atas mengerjakannya itu berdosa besar. Maknanya bersama dengan isteri ketika isteri sedang haid itu adalah di antara dosa besar. Dan ijma' para ulama' bahawa perbuatan itu haram. Okey, ijma' para ulama' bahawa perbuatan itu adalah haram. Ijma' maknanya sepakat seluruh para ulama' perbuatan itu adalah haram. Kalau dia engkar dalam keadaan dia tahu benda itu telah sepakat para ulama', dia engkar, membawa kepada terkeluar daripada agama Islam. Tapi ala kulli hal, dia jatuh tak jatuh itu kena dirujuk kepada undang-undang. 526 masalah haid dan hukum menyentuh lain daripada antara pusat dan lutut. Dia pegang telinga dia. Kenapa bang? Saja suka pegang saja. Saya datang haid tak apa, saya pegang telinga je. Jadi apa hukumnya? Kata Nawawi, bermula menyentuh barang yang lain daripada antara pusat dan lututnya. Di antara pusat dan lutut dia tak pegang. Dia tak pegang pusut, dia tak pegang lutut, dia tak pegang peha, dia tak pegang pusat, dia tak pegang apa. Dia pegang pipi. Atas daripada pusat, bawah daripada lutut. Dia pegang ibu jari isteri dia. Apa saja bang? Saja. Sono. Apa sal? Saja. Jadi ketika itu macam mana perbahasan hukum? Jawab ni mudah, tak ada masalah. Jadi walaupun isteri datang haid, antara kawasan yang atas daripada pusat, bawah daripada lutut, yang tu tiada masalah untuk disentuh. Sama ada dia lapik atau tidak lapik, tak ada masalah. Kata Nawawi, bermula menyentuh barang yang lain daripada antara pusat dan lututnya dengan zakar, seperti menghalakannya. Buku ni ialah perbahasan fiqh ni, kadang-kadang dia cakap surahatan sikit, so senang nak faham. Jadi jangan sabar sikit, okey. Ustaz Subhanallah. Ayah apa ni akhi? Okey. Okey, seperti menghalakannya di celah ketiaknya dan pelipatnya, atau dikucup, atau dipeluk, atau dipegang, atau sebagainya, maka ialah halal dengan ittifaq ulama. Dia tak payah lama kat sini. Masalah saya, kalau saya dah mula gelak, dia payah nak berhenti. Jadi pernah dulu kita pernah baca, akhirnya berhenti terus kelas. Hari tu berhenti terus. Saya tak boleh nak terus. Keesokannya saya minta seorang sahabat tolong baca, yang kena saya tutup mulut saya. Dia baca, dia kuat lah. Dia baca terus, dan dia sambil dia baca tu saya ketawa seorang-seorang. Saya tak boleh nak urai. Okey, yang ni tak apa, kita tak mau ulang dah tu. Okay, saya dah boleh ambil minum air tu, semua dah hilang tu. Okey lah, tak mau dah. Yang penting dia buatlah macam mana pun, dia tidak menyentuh jasad dia kepada sama ada tangan dia atau kemaluan dia. Si suami tadi tidak mengenakan mana-mana anggota badan dia pada bahagian di antara pusat dengan lutut. Maka ketika itu halal. Halal. Yang tak boleh adalah sekiranya berlaku sentuhan dengan guna apa tu pula, nak jari ke, telinga ke, kemaluan ke, menyentuh kawasan di antara pusat dengan lutut. Yang itu adalah haram. Haram tu pun masih lagi khilaf kalangan ulama. Cuma pendapat mazhab Syafi'i kita kata haram. Ada juga para ulama mengatakan yang haram hanya bersetubuh. Tapi kalau dia pegang peha isteri dia dalam keadaan tak ada lapik, dia pegang contoh dalam keadaan dia tidak pula bersetubuh, ada pendapat ulama kata tidak haram. Okey. Tapi kalau orang tanya, okey, mazhab Syafi'i kita kata apa? Haram. Haram seseorang itu dia menyentuh kawasan di antara pusat dan juga lutut. Dan sungguhnya telah menakal Syekh Abu Hamid Al-Isfirayini, boleh juga dibaca Al-Asfarayini, Al-Asfarayini ataupun Al-Isfirayini,
Dan sungguhnya telah menaqal Syekh Abu Hamid Al-Asfirayini, salah seorang ulama besar dalam mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i, dan satu jamaah yang banyak akan ijma' atas ini, iaitu boleh. Ada ulama, contoh macam Syekh Abu Hamid, beliau sebut dengan jelas masalah ini adalah secara ijma' para ulama mengatakan boleh seseorang itu berseronok di antara atas pusat ke atas dan bawah lutut ke bawah, walau dia guna kemaluan. Maafkan saya, macam yang disebut oleh Syekh Idris tadi, saya tak nak sentuh pasal saya teringat dia, itu pun tidak haram, walaupun dia menggunakan kemaluan dia, selagi mana dia tidak menyentuh kawasan si isteri, iaitu di antara pusat isteri sehingga ke lutut isteri. Dan adapun barang yang dihikayatkan dia daripada Ubaidah As-Salmani dan lainnya daripada bahawasanya tiada boleh menyentuh suatu daripadanya sesuatu, maka ialah syadz, yang mungkar, yang tiada ma'ruf dan tiada makbul. Ada juga ulama kata begitu, tapi pendapat ini dianggap syadz. Itu pendapat yang aneh kerana ia bertembung dengan ijma' para ulama. Jadi pendapat bila dia bercanggah dengan ijma', pendapat itu tertolak, pendapat itu tertolak. Jadi kalau ikut pendapat yang tertolak ni, dia kata langsung kita tak boleh buat apa-apa dengan isteri ketika si isteri sedang dalam keadaan haid. Dan jikalau sah ia daripadanya, nescaya adalah ia ditolak dengan beberapa hadis yang masyhur lagi sahihah, yang disebutkan dia di dalam dua sahih Bukhari dan Muslim dan lain daripada keduanya. Sebab Rasulullah sewaktu para isteri baginda dalam keadaan haid, baginda berseronok-seronok juga dengan para isteri, iaitu di kawasan selain daripada kawasan pusat ke lutut, selain daripada kawasan itu. Maka menyebutkan sentuh Nabi SAW atas daripada kain pinggang. Main atas daripada kain pinggang, maksud dia atas daripada pusat, bawah daripada lutut. Sebab kain ini dipakai untuk menutup kawasan di antara pusat dan lutut. Itu asal tujuan kain. Tapi orang Melayu kita bila pakai kain ngelabuh tu tak ada masalah lah tu. Tapi asal tujuan kain adalah untuk menutup, bermula daripada pusat sampai ke lutut. Jadi orang tak pakai kain sampai tutup badan. Kalau asal-asal tujuannya, orang tak pakai kain untuk tutup betis asal tujuannya. Tetapi asal-asal tujuannya, kain itu dipakai untuk menutup kawasan di antara pusat dan lutut. Jadi kawasan selain daripada pusat dan lutut disentuh oleh baginda Nabi SAW. Dan izinnya pada yang demikian itu dengan ijma' al-muslimin dahulu daripada orang yang menyalahinya dan kemudian daripadanya. Maksudnya kalau orang timbulkan, kenapa ulama yang bernama Ubaidah As-Salmani ni boleh kata tak boleh pula, sedangkan berlaku ijma'. Kita kata apa yang disebut oleh Syekh Ubaidah As-Salmani ini, beliau sebut setelah berlaku ijma'. Kalau ucapan beliau sebelum berlaku ijma', zaman sebelum berlaku ijma' masih orang boleh pegang. Dalam berbahasa usul fiqh, sekiranya berlaku khilaf di kalangan para ulama dalam satu masalah, tiba-tiba selepas itu semua mereka sepakat pada satu pendapat, maka terbatallah pendapat yang bercanggah sebelum ini. Jadi ketika berlaku saja ijma', sampailah ke hari kiamat dah tak boleh nak tukar-tukar dah. Jadi apa yang disebut oleh beliau ini berlaku selepas selesai ijma'. Jadi kemungkinan beliau tidak tahu berlaku ijma' dalam masalah tersebut. Beliau berijtihad, lantas ijtihad beliau mengatakan tak boleh. Mungkin dengan zahir ayat Quran, fa'tazilun nisaa fil mahid, maka hendaklah kamu menjauhi wanita ketika dia dalam keadaan haid. Jadi mungkin beliau memahami menjauhi itu iaitu langsung tak boleh nak buat sebarang apa benda pun dengan isteri yang sedang datang haid. Jadi ijtihad beliau, cuma rupa-rupanya beliau tidak menyedari ijtihad beliau bercanggah dengan ijma'. Kerana salah satu syarat ijtihad, hendaklah ijtihad yang dikeluarkan oleh seseorang faqih, hendaklah ijtihad itu tidak bertembung dan bercanggah dengan ijma'. Sekiranya bertembung dan bercanggah, tidak diiktibar ijtihad tersebut.
Okey, alhamdulillah selesai masalah ini. 527, masalah haid dan darahnya meleleh ke betis, bolehkah laki-laki menyentuhnya? Sebab apa sahabat? Sebab kita ini diharamkan daripada mengotorkan tubuh badan dengan najis. Contoh sahabat-sahabat katakan pergi bilik air, ada orang katakan dalam mangkuk tandas itu ada orang tak flash lagi, flash tak flash lagi. Kita pun orang tak ada ni, dah lama teringin nak pegang, pergi pegang. Panas contoh kan. Apa hukumnya? Haram. Saya balik basuh, saya bukan lepas tu tak basuh, lepas tu semayang dengan tangan, saya basuh. Haram. Sebab dia panggil at-tadammuh bin najasah. Kita mengotorkan diri kita dengan najis. Jadi haram seseorang itu mengotorkan dirinya dengan najis. Bila saya bincang dengan Fadilatul Syekh Said bin Syaltuk, kata beliau, iaitu ketika najis itu basah. Tapi katakan najis itu kering kan? Contoh macam najis kering apa? Anjing sedang kering. Ada anjing kering, kita pusat belakang anjing tu. Dalam mazhab Syafi'i kan anjing tu najis. Tapi najis ketika tu kebetulan anjing tu kering. Kita pula tangan kita tak basah, kita pun usap dia. Apa hukum mengusap anjing yang kering dan kita pun kering? Tidak berdosa. Tapi kalau anjing tu basah, kita pula tak ada sebab saja nak menyentuh-nyentuh dia, memang nampak dah basah tu kita saja nak pegang dia, maka haram ketika itu. Sebab kita sudah menjebakkan diri kita dalam kenajisan. Okey, itu secara kasar. Jadi masalah di sini, okey, wanita itu datang haid. Jadi bila wanita datang haid, kita bolehlah bersama dengan si wanita tadi pada bahagian yang bukan di antara pusat dengan lutut. Antaranya apa? Betis. Sebab betis di bawah lutut, so boleh pegang betis dia. Sambil-sambil pegang betis dia, tiba-tiba tengok betis dia meleleh darah, dia tak perasan, tembus dia pakai alat yang menahan darah tu, tiba-tiba tembus, menyebabkan meleleh darah sampai ke betis. Yang kita pula nak pegang betis dia. So macam mana? Kalau kita pegang betis dia, kita telah mengotorkan tangan kita. Dan dalam keadaan darah haid itu adalah najis. Jadi boleh atau tidak ketika itu? Baik, ini perbahasannya. Saya rasalah sebab kebetulan ni saya tak baca buku ni dulu. Masalahnya kalau saya dah tahu masalah bahagian-bahagian yang saya nak ketahui tu, jadi terus saya tak ada baca. Jadi saya ambil keputusan, saya tak baca dekat rumah, saya terus baca kat sini. Jadi kalau ketahui pun ketahui kat sini lah terus. Kalau nak berhenti pun kita berhenti sini. Adakah itu masalahnya? Kita tengok. Haid dan darahnya meleleh ke betis, bolehkah laki-laki menyentuhnya? Iaitu si suamilah. Kata Nawawi, iaitu Al-Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu, boleh menyentuh barang yang lain daripada antara pusat dan lutut itu, tiada berfarak, iaitu tiada berbeza. Itu bahasa Perak lama. Farak di sini maksudnya tidak berbeza. Okey. Tiada berfarak, yakni sama ada berdarah atau tiada kena darah. Maknanya kalau yang disebut oleh Imam Nawawi di sini menunjukkan bahawa hatta kalau betis itu berdarah sekalipun, tidak masalah untuk kita menyentuh betis yang sedang berdarah itu. Inilah yang betul, lagi masyhur, yang putus dengannya jumhur ashab kita, dan lain daripada mereka itu daripada segala hadis yang mutlaqah. Dan dihikayat oleh Al-Mahamili daripada ashab kita akan satu wajah bagi setengah ashab kita, bahawasanya diharamkan menyentuh dan bersuka-suka barang yang lain daripada antara pusat dan lutut apabila ada darah haid atasnya, atas dasar tidak mahu tadammuh bin najasah. Asal-asal kaedahnya begitu. Namun oleh kerana mungkin di sana tidak ada ataupun ada dalil yang membenarkan untuk menyentuh bahagian tubuh badan wanita yang berdarah,
maka atas dasar itu jumhur ashab kita membenarkan. Tapi kalau ikut kaedah asal memang tak boleh. Macam saya cerita tadi ya, saya saja pegang. Ataupun kalau kita tengok orang Arab kan, bila dia sembelih lembu, dia basahkan tangan dia dengan darah lembu tu, betul, dia pun cacak ke, dia pun tepek tangan dia ke dinding semua. Itu semua adalah perbuatan yang haram kerana dia termasuk dalam istilah at-tadammukh bin najasah. Sama seperti kalau satu orang masuk dalam kolam, contoh dia masuk dalam tap mandi tu, air tap kurang daripada 2 kulah, dia pergi masuk dalam tap, pergi kencing dalam tap, haram. Sebab apa? Bila dia kencing dalam tap, air tu kurang daripada 2 kulah, air yang kurang daripada 2 kulah akan menajiskan badan dia. Maka kencing dalam tap haram. Tapi kalau dia pancut ke tap, makruh. Dia daripada luar je, dia pun buang air kecil secara berdiri, air kencing dia menitis masuk dalam air tap yang kurang daripada 2 kulah. Maka ketika itu dalam mazhab kita ada 2 pendapat. Pendapat yang kuat mengatakan makruh perbuatan tadi. Kalau ikut pendapat Imam Nawawi, haram juga sebab air tadi jadi bernajis. Namun jumhur jawab balik, air itu memang najis, tapi ada cara nak bagi dia tak jadi bernajis, iaitu tambah air lain, tambah air mutlak lain, sehingga air itu jadi 2 kulah dan tidak berubah bau dan rasa dan warna. Jadi buang air di luar, kita katakan satu orang lelaki, dia buang air kecil, air kencing dia itu masuk dalam air yang kurang daripada 2 kulah, perbuatan itu tidak haram. Tapi kalau dia masuk dalam tap, tap mandi, air pula dalam tap mandi kurang daripada 2 kulah, dia elok duduk, dia pun bantai kencing dalam tu, ketika itu haram. Sebab apa yang berlaku, dia sudah mengotorkan tubuh badannya. Namun dalam masalah ini disebut bahawa tidak mengapa kalau ikut pendapat jumhur ashab kita. Mungkin atas dasar masyakkah. Sebab kalau begitu susahlah suami. Dia jadi kelam kabut, nak cek balik mana badan. Kejap-kejap nanti tengok dulu, darah tidaknya kelam kabut dia, susah dia. Jadi atas dasar masyakkah itu mungkin dikeluarkan masalah ni daripada umum kaedah hurmatut tadammukh bin najasah. Wallahu a'lam. Kata Nawawi, dan ini wajah yang batal, tiada syak pada batalnya, wallahu a'lam. Pendapat yang kedua itu bagi Imam Nawawi adalah pendapat yang salah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah dapat kita belajar satu hukum. Kalau ikut kaedah macam haram. Tapi rupanya ashab kita mengatakan tidak haram. Mungkin atas dasar al-masyaqqah, susah nak jaga. Baik, masalah yang seterusnya 528, masalah haid dan menyentuh antara pusat dan lutut lain daripada kubul dan dubur. Dia pegang peha contoh, ataupun dia pegang pusat isteri dia. Pusat tu sendiri tidak aurat, dia pegang bawah sikit pada pusat, geli kan, digeli isteri dia punya bawah pusat. Apa hukumnya dalam keadaan dia langsung tak menyentuh kemaluan depan dan belakang isterinya, dalam keadaan si isteri sedang datang haid? Jadi apa perbahasan hukum? Detail perbahasan ni, tapi kadang-kadang kita nak baca tu jadi meremang belum. Kata Nawawi, bermula haid dan menyentuh barang yang antara pusat dan lutut lain daripada kubul dan dubur, maka padanya 3 wajah bagi ashab kita. Pendapat kuat kata haram. Pendapat yang kuat kata haram. Bermula yang asah padanya di sisi segala jumhur mereka itu, dan yang lebih masyhur daripadanya di dalam mazhab, bahawasanya ia haram. Ini pendapat pertama. Ini dalam pendapat mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau kita mendalami mazhab kita, sebenarnya dalam mazhab kita sendiri berbagai pendapat. Bila kita cek pendapat itu, rupanya ada juga dalam mazhab lain. Betul, sampai ada orang kata, kalau kamu nak menguasai mazhab yang pelbagai, kuasailah mazhab Imam Syafi'i. Seakan-akan kamu telah mempelajari mazhab-mazhab fiqh yang lain. Yang keduanya tiada haram, dan tetapinya makruh, akan sebagai makruh tanzih. Istilah makruh tanzih maknanya makruh. Istilah makruh tanzih maknanya makruh. Sebab di sana ada satu lagi istilah namanya makruh tahrim. Makruh tahrim adalah haram, bukan makruh dekat-dekat haram. Sebab di Malaysia ada seorang ustaz saya sebut, makruh tahrim ni dia bukan haram, tapi dia dekat sangat ke haram. Jadi tak payah buat lah.
Sebab kalau buat ni dia, yelah, walaupun tak haram tapi dah dekat sangat dengan haram. Rupanya tidak. Pendapat tersebut rupanya tersilap. Pendapat yang benar, makruh tahrim adalah haram. Kerana istilah makruh tahrim, makruh tanzih itu adalah istilah di dalam mazhab al-Imam Abu Hanifah an-Nu'man, bukan asal istilah mazhab Imam Asy-Syafi'i. Namun istilah itu jadi masyhur, diguna pakai oleh orang, sehingga akhirnya para ulama kita pun menggunakan juga di dalam kitab-kitab mereka istilah makruhun at-tanzih dan juga makruh at-tahrim. Tapi bila sebut makruh tanzih, maknanya makruh, iaitu ma yusabu ala tarkihi wala yu'aqabu ala fi'lihi. Tapi kalau makruh tahrim, ma yusabu ala tarkih wa yu'aqabu ala fi'lih, ay wa huwa haramun. Cuma apa beza di antara haram dengan makruh tanzih? Di sisi mazhab Imam Abu Hanifah, dalam mazhab Imam Abu Hanifah bila sebut haram, maknanya dalilnya qat'i, dalilnya putus, jelas. Manakala kalau disebut makruh tahrim, dalilnya tu masih sama-sama, tidak mutawatir. Contohnya, jadi kalau zina itu haram, tak ada lagi zina tu makruh tahrim, sebab dalilnya jelas pada Al-Quran, wala taqrabuz zina. Tapi kalau dalam contoh katakan meninggalkan sembahyang witir dalam mazhab Imam Abu Hanifah, mereka kemungkinan akan, saya tak pastilah secara tepatnya apa istilah yang mereka guna, tapi berkemungkinan mereka akan mengatakan meninggalkan sembahyang witir adalah makruh tahrim. Mungkin mereka akan guna istilah itu kerana dalil yang mewajibkan sembahyang witir itu dalilnya zani, sehingga mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, tidak mengiktiraf bahawa wajib sembahyang witir. Berbeza dengan mazhab Imam Abu Hanifah yang mengatakan sembahyang witir adalah wajib, kalau tinggal berdosa. Jadi khuruj minal khilaf mustahab, walaupun tak wajib dalam mazhab kita, tapi eloklah kita sembahyang witir setiap hari. Okey. Dan yang keduanya, tiada haram dan tetapinya makruh akan sebagai makruh tanzih. Maka inilah wajah yang lebih kuat pada pihak dalilnya, dan ialah yang terpilih. Terpilih di sisi Imam An-Nawawi, bukan terpilih di sisi mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi al-Imam An-Nawawi, walaupun beliau bermazhab Syafi'i, tetapi kadang-kadang beliau ada ikhtiarat beliau sendiri. Beliau ada pilihan beliau sendiri. Contoh, dalam masalah katakan menyentuh babi, adakah kena sama atau tidak? Mazhab kita kata sama. Imam Nawawi berpendapat tidak wajib sama. Jadi pendapat yang mengatakan tidak wajib sama itu bukan pendapat standard mazhab kita, tetapi ia adalah pendapat al-Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu. Jadi ketika itu Imam Nawawi berijtihad sendiri, ijtihad beliau sendiri. Dalam masa yang sama, ia tidak boleh mewakili sebagai mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Jadi kata Imam Nawawi, dan yang keduanya tiada haram, tak haram, dan tetapinya makruh akan sebagai makruh tanzih, bukan makruh tahrim. Maka inilah wajah yang lebih kuat pada pihak dalilnya. Jadi kata Imam Nawawi, kalau kita lihat dari sudut dalil, pendapat ini sebenarnya pendapat yang paling kuat. Okey, pendapat inilah yang paling kuat dari sudut dalil, dan pendapat inilah pendapat yang terpilih di sisi beliau, dan dalil pun kuat di sisi beliau. Tetapi di sisi jumhur ulama kita, pendapat ini dalilnya masih lagi belum kuat. Kerana itulah mazhab kita mengatakan haram. Haram menyentuh, kerana di sisi mazhab kita, dalil yang mengatakan haram menyentuh itu lebih kuat. Jadi kuat tak kuat pun sebenarnya dia bersifat nisbi. Binisbah ilaik hadza dalil qawi, walakin hadza binisbah ilayya dhaif. Jadi dia panggil nisbi, al-amru nisbiyun. Ai hadza dalil binisbah ilaik qawi, lakinnahu binisbah ilai ana ra'aituhu annahu laysa biqawi, inma huwa dhaif. Jadi begitu juga dengan rajih tak rajih, hadzal mazhab rajih. Contoh, innahu mazhabun rajihun, ai rajih indak, laysa rajih indi. Begitulah keadaannya. Dan wajah yang ketiganya, jika adalah orang yang menyentuh itu boleh menahan dirinya daripada faraj dan percaya ia akan dirinya dengan menjauhinya, ada kalanya dengan kerana dhaif syahwatnya, dan ada kalanya
kerana tinggi waraknya harus ia menyentuh antara pusat dan lutut lain daripada farasnya. Ni pendapat ketiga ni dia keluarkan sedikit perincian. Dia kata hukumnya tengok orang tu macam mana. Agak-agak dia pegang, mula-mula dia pegang lutut, betul pegang peha pula, tak jadi. Dia sendiri tu tak boleh ni, dia hukum lain. Tapi kalau memang kawan tu jenis orang warak, dia ni jenis tahu hukum dan dia jaga suruh, memang ikut adat dia tak akan pegang lah. Ketika itu tak apa, dia pegang lutut, dia pegang betis. Betis tak apa, dia pegang peha, tak apa. Tapi kalau orang tu jenis orang tak kuat iman, macam mana pula? Kita tengok perbahasan dia. Maka inilah wajah yang hasan, maka inilah wajah yang hasan, itu wajah yang bagus, telah mengatakan dia oleh Abu Abbas Al-Basri daripada ashab kita. Dan setengah daripada mereka yang berjalan kepada wajah yang pertama, yakni wajah yang haram. Maknanya kalau ikut pendapat yang ketiga ni, kalaulah orang itu jenis orang tak kuat, haram dia pegang ke kawasan antara pusat ke lutut, sebab dia menjadi mukaddimah kepada perbuatan haram. Memegang kemaluan adalah haram ketika wanita sedang haid, manakala mukaddimah kepada perbuatan haram antaranya dengan pegang peha. Pegang peha ni dia mendorong kepada nak buat benda haram, maka mukaddimatul haram. Mukaddimatul haram kama anna mukaddimatul wajib. Ini pendapat yang ketiga. Jadi kalau orang tu dia kata jenis orang kuat iman, pegang peha je, dia tak pegang benda. Atau dia tu memang lemah tenaga batin, memang dia tak ada nak pegang benda, dia saja pegang peha je. Ketika itu tak apalah untuk dia memegang. Ini pendapat yang ketiga. Maka inilah wajah yang hasan, telah mengatakan dia oleh Abu Abbas Al-Basri daripada ashab kita. Dan setengah daripada mereka berjalan kepada wajah yang pertama. Itu pendapat pertama, yakni wajah yang haram semata-mata, ialah Malik dan Abu Hanifah, dan ialah kaul kebanyakan daripada ulama. Setengah daripada mereka itu Sa'id ibn Musayyab, dia juga dibaca Al-Musayyib, dan Syuraih, dan Tawus, dan Atha, dan Sulaiman ibn Yasar, dan Qatadah. Ini adalah contoh ulama-ulama dalam mazhab lain yang sepakat dengan kaul pertama tadi, dengan wajah pertama, dengan pendapat pertama yang mengatakan haram seseorang menyentuh bahagian tubuh badan isterinya yang sedang datang haid, iaitu pada kawasan di antara pusat ke lutut. Dan setengah daripada mereka yang berjalan kepada wajah yang kedua, boleh selagi mana tidak memegang kemaluan. Kalau pendapat yang kedua ni terus tak haram. Kalau ikut pendapat yang kedua ni terus tak haram. Tapi isu dia lain daripada kubur dan dubur. Kalau kita bincang dalam lagi, hatta ada pendapat ulama kata pegang kubur dan dubur pun tak haram. Yang penting jangan bersama. Jadi mungkin pendapat yang kedua dia ke situ juga sebenarnya. Tapi dalam mazhab kita sendiri berpendapat seperti itu. Tapi pendapat yang standard dalam mazhab kita tidak begitu, haram hukumnya. Okey, dan setengah daripada mereka, iaitu contoh ulama yang berpendapat dengan pendapat yang kedua, boleh pegang pusat boleh pegang peha dan sebagainya. Ini antara mereka siapa dia? Antaranya, dan setengah daripada mereka yang berjalan kepada wajah yang kedua, yakni wajah yang tiada diharamkan, itu tiada diharamkan pegang kawasan yang terpusat dengan lutut selain daripada kemaluan. Apa dia? Siapa antaranya? Ialah Ikrimah dan Mujahid dan Sya'bi dan An-Nakhai dan Al-Hakam dan As-Sawri dan Al-Auza'i dan Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Al-Hasan dan Asbagh. Saya tak pasti saya tepat nak baca macam mana, Asbagh atau Asbagh. Dan Ishaq bin Rahuyah ataupun Rahawai, boleh baca dua-dua begitu, sama ada Rahuyah ataupun Rahawai. Dan
Abu Thawr dan Ibnul Munzir dan Dawud, bukan Darat tu, Dawud, itu Imam Dawud Az-Zahiri. Maka telah kami sebutkan inilah mazhab yang lebih kuat pada dalilnya, iaitu di sisi Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mentarjihkan pendapat yang kedua. Cuma tarjih beliau ini bukan mewakili mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, kerana pendapat kedua ini tidak dianggap pendapat standard mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan mengambil hujah mereka itu dengan hadis Anas yang datang ini, yang akan datang inilah hadis Sayyidina Anas yang akan dibincangkan selepas ini. Isna'u kulla syai'in illa nikah. Isna'u kulla syai'in illa nikah, yang artinya perbuat olehmu akan tiap-tiap sesuatu melainkan nikah, iaitu melainkan hubungan persetubuhan. Nikah di sini bukan angkat nikah. Nikah di sini maksud dia hubungan suami isteri, yang kita semua sedia maklum. Kata mereka itu, dan ada pun iktisar, Nabi sekadar berpada, dan ada pun iktisar Nabi atas barang yang lain daripada antara pusat dan lutut dengan menyentuhnya itu, maka ialah ditanggungkan atas sunat. Wallahu a'lam. Jadi dalilnya ada, buktinya Nabi tak buat. Jadi pendapat yang mengatakan sebenarnya tak apa pegang di antara pusat dan lutut. Bila orang kata Nabi tak pegang, Nabi tak pegang tu nak cerita itu yang paling afdal. Mereka memahami, mereka cuba mencantumkan dua hadis yang berteragah tadi secara zahir dengan mengatakan dari segi hukum isna'u kulla syai'in illa nikah, illa al-jima'. Manakala kalau pegang di antara kawasan pusat dan lutut itu, yang terbaiknya tak pegang. Tapi kalau nak pegang juga, peganglah. Yang penting jangan bersetubuh. Ini pendapat yang kedua yang ditarjihkan oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi pendapat yang pertama tak. Pendapat pertama kata tak. Pendapat pertama tidak mengiktibar hadis isna'u kulla syai'in illa nikah. Mungkin saya terlupa secara tepatnya macam mana cara pendapat pertama memahami hadis ni. Tak ingatnya, seingat saya dianggap hadis ni mansukh. Kalau tak silapnya lah, Yang pasti mereka berpegang bahawa haram seseorang itu memegang di antara kawasan pusat ke lutut. Alhamdulillah, selesai kita masalah ini pada malam ini. InsyaAllah besok kita akan masuk babu, besok hari Jumaat, hari Sabtu nanti kita akan masuk kepada babu majaa fi muakalatil haidi wa su'riha biiznillah pada hari Sabtu malam, insya-Allah tepat 10 malam, kelas tengah malam. Kelas habis asal kah berhenti bila? Oi, cepat berhenti. Oh ya. Mau pukul 9 start? Okey koma? Ke memang seronok pukul 10? Yalah, kiam mulai 9 okey Macam tu awak mula pukul 9 lah. Saya duk buat pukul 10 ni takut kacau kelas habis asal kaf. Sebab saya tak dapat ikut kelas habis asal kaf belah malam sebab saya ada kelas dengan Syekh Said. Jadi habis kelas Syekh Said tu kononnya Komo pun dah habis kelas dengan habis asal kaf. Mungkin ingatkan habis asal pukul 9 habis semua, pukul 10 lah awak nak start. Tapi kalau habis asal mula dah berhenti awal, awak mula pukul 9 je lah. Boleh gitu pukul 9 Okey, kalau macam tu hari Jumaat, hari Sabtu nanti kita mula pukul 9 insya-Allah. Biiznillah subhanahu taala. Kalau siapa yang ikut kelas hari Jumaat, besok kita tak baca dah kitab apa Matan Abi Syuja'. Kita baca Matan Warakat sebab saya takut saya tak sempat nak habiskan Matan Warakat dalam ruang tempoh yang telah diberikan, iaitu sebelum habis tahun ni, sebelum kedatangan pelajar baru tahun depan. Sebab kita nak baca saban tahun supaya setiap tahun ada asas tu dapat difahami. 4 kali kelas ni takut nanti terlajak nak qadaknya tak tahu bila.
Jadi ada pun kitab apa namanya Matan Abi Syuja' tu memang targetnya dalam 7 tahun lagi khatam insya-Allah kan. Jadi sempat lagi lah. Bismillah SWT kan. Kalau kamu nak pergi master kan, lama lagi kan, 10 tahun, 11 tahun kita belajar lama-lama, balik-balik jadi alim insya-Allah ha. Mana boleh belajar 4 tahun, mana nak cukup kan. 4 tahun ni cincai boleh lah kan. Okey. Baik, sekadar tu dahulu kita tangguh dengan sama-sama kita berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi bihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.